وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Adapun selepas segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ya Allah dengan rendah hatinya merafakkan sembah syukur, sembah puji dan puja hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Allah kepada kita, atas kurniaan Allah yang tidak pernah putus kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesihatan. Kita bangkit lagi pagi ni. Kita terus lagi kehidupan. Kita bernafas dengan lancarnya. Tanpa tersekat-sekat. Kita berjalan semahunya. Tanpa dihalang oleh sesiapa. Tanpa dihalang oleh kesihatan. Kita makan dengan sekenyang-kenyangnya. Tanpa dihalang oleh rasa selera yang tak lalu makan. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat Allah untuk kita kutip, untuk kita titip, untuk kita hitung dan tak terhitung banyaknya. Itu adalah di antara nikmat sedikit yang nak kita bicarakan tentang nikmat Allah. Namun sebagai hamba yang bersyukur, kita terus bersyukur. Satu lafaz yang paling terindah seorang hamba kepada Tuhannya iaitu Alhamdulillah pada setiap perbuatannya, pada setiap pergerakannya, pada setiap percakapannya. Diiringi dengan Alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan masuk bab kelima daripada kitab Jauhar. Jauhar Al-Mawhub. Kita akan masuk bab yang kelima, iaitu Al-Babul Khamis fi Fadilatil Iman. Bab yang kelima pada menceritakan tentang kelebihan iman. Bismillahirrahmanirrahim.
kitab saya muka surat 27. Kitab perempuan kalau kitab Rumi muka surat mungkinlah 53 mungkin. Nah, wallahualam. Tapi saya tahulah InsyaAllah kita akan masuk bab yang terbaru iaitu bab yang kelima. Apa itu iman? Kita tahu iman. Iman ini, apa maksud iman? Kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan iman. Iman ini artinya keyakinan atau kepercayaan. Apa maksud iman? Keyakinan atau kepercayaan. Maksud dia yang lebih mafhum ni iaitu satu pegangan. Satu pegangan yang dianuti oleh manusia. Satu pegangan yang mana kita tahu kita adalah orang Islam. Kita mempunyai keyakinan. Kita mempunyai pegangan yang mana pegangan dan keyakinan kita ini tidak boleh digoyang. Tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara-perkara luar. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap tunggal, tetap esa di dalam hati kita. Wujud di dalam sanubari kita bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu wujudnya dalam hati. Maka kita lafazkan dengan lidah, iaitu satu kalimah yang terindah. Kalimah yang kita sebut sebagai La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lantas keimanan itu kita perhiaskan lagi dengan menyambung satu lagi kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka terhasillah satu lagi kalimah sambungan iaitu Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadilah dia dua kalimah syahadah. Maka apabila terlafaznya dua kalimah syahadah itu, tertegaknya keimanan dalam diri kita. Kita tengok iaitu tasdik pada hati. Tasdik ni apa dia? Catat sikit kat situ. Membenarkan. Tasdik ni maksud apa? Membenarkan. Pada hati barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi SAW daripada Allah Ta'ala. Iman ni apa dia? Membenarkan di dalam hati apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW bukan daripada nafsu. Semua yang dibawa oleh Nabi SAW adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun berulang-ulang kali baginda SAW menyatakan, aku tidak akan berbicara kecuali wahyun ma yuha. Apa yang telah diwahyukan kepada aku. Dia tak akan berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Baginda SAW tak pernah merapu. Tak pernah merapu, tak pernah melawak, tak pernah. Kecuali kalau di atas sesuatu yang benar, walaupun kadang-kadang Nabi berbunyi macam seolah-olah berjenaka. Seperti contoh yang kita baca dalam Syama'il, apabila datang seorang perempuan tua bertanya kepada Baginda SAW, bolehkah perempuan seperti aku ini masuk ke syurga? Apa kata Nabi SAW? Tak boleh. Orang tua seperti kamu tak ada dalam syurga. Jadi benar walaupun dalam nada yang berjenaka. Menangis si wanita itu tadi. Sebab Nabi kata betul. Memang dalam syurga tak ada yang tua. Semuanya muda belia. Perempuan umurnya di antara 18 hingga 21. Tera tu saja. Dan lelaki sampai 33. Itu yang dikata wildanun mukhalladun, kekal. Kekal muda belia. InsyaAllah dengan keimanan ini kita dapat makrifat. Dengan makrifat kita akan dapat rahmat daripada Allah. Daripada rahmat kepada Allah itulah yang akan dapat kita masuk ke syurga Jannatul Khuldi yang seperti dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat ke-25 yang bermaksud
dan menyukakan olehmu ya Muhammad akan mereka yang beriman. Mereka itu dan berbuat amal yang soleh. Bahwasanya bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir di bawahnya mahligainya beberapa sungai. Ini satu janji Allah Subhanahu wa taala yang berulang hampir berpuluh kali di dalam Al-Quran. Allah Taala menceritakan tentang kenikmatan yang akan Allah Taala beri kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kita tahu kita kena ada dua ni. Pertama, kita kena ada iman dalam diri kita. Dan daripada keimanan itu, kita kena iringkan dengan amal soleh. Tak boleh beramal soleh, tak ada iman. Tak boleh beriman, tapi tak ada amal soleh. Nah, kena ada dua-dua. Syarat utama untuk memiliki jannat. Syurga Allah Ta'ala jannat ini adalah jamak daripada jannatun. Nah, syurga-syurga Allah. Yang mana kita diberitakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, syurga Allah itu ada 8. Nah, ada 8. Sebab tu didatangkan perkataan jannat di sini jamak. Nah, banyak syurga tu dia kata orang yang beriman dan yang beramal soleh boleh pilih mana-mana satu pintu yang dia nak masuk. Pilihlah mana-mana satu. Eh? Kalau ditanyakan kepada para sahabat, mereka akan masuk pintu syurga yang ada Rasulullah. Yang Rasulullah duduk di dalamnya. Baru mereka akan masuk. Walaupun pintu itu telah berderetan di depan mereka. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, diberitakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah di antara orang yang pertama melintasi sirat. Lintasnya itu seperti kilat. Sekelip mata hilang dari pandangan. Tak meniti pun hilang dari pandangan. Dan apabila dia sampai di sebelah syurga, maka terbukalah 8 pintu syurga menyambut kedatangan Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq itu bersifat seperti kita, nescaya kita akan berebut yang mana satu nak masuk, saat nak pergi buat lawatan dulu. Masuk sini, saat lagi masuk sini, saat lagi masuk sini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang paling penyayang. Dia tak masuk mana-mana pintu, walhal ke 8 pintu bersama dengan anak-anak bidadari memanggil-manggil, melambai-lambai untuk menerima kedatangan tetamu istimewa ni. Tapi dia tak masuk selagi Nabi tak masuk. Itu kata, itu perbezaan kita yang sampailah Nabi sebut. Di antara hadis-hadis baginda dia kata, kalaulah nak disamakan sebelah amal soleh, sebelah kaki Abu Bakar As-Siddiq tak akan menyamai dengan seluruh amal soleh umat manusia hari ini. Baru sebelah kaki kiri dia, no? Betapa hebatnya keimanan dan amal soleh yang ada kepada diri Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi adakah mustahil orang seperti kita ini untuk ke syurga? Tak mustahil. Sebab janji Allah di sini, Allah Ta'ala umumkan. Iaitu satu pengumuman secara menyeluruh. Allah Ta'ala tak habaq kasta ni masuk syurga. Allah Ta'ala tak beritahu bangsa ni masuk syurga. Allah Ta'ala tak beritahu pangkat ni masuk syurga. Jawatan ni masuk syurga. Tidak. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, hampir pada keseluruhan ayatnya, iaitu tentang orang yang amanu wa amilus salihat, yang beriman dan yang beramal soleh. Ada iman, ada amal soleh, insya-Allah. Insya-Allah, ini janji Allah. Dan kita tahu, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Daripada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah menjadi satu tiket untuk kita ke surga. Jadi adakah salah kita sebagai orang awam bercita-cita untuk ke syurga? Orang awam seperti kita. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan. Bahkan ianya di antara idaman. Dan kita tengok apabila Allah SWT ceritakan tentang mahligai dia, tentang syurga dia, dia akan beritahu di situ dalam jannat itu adanya mahligai, adanya binaan. Kita manusia, kita suka kepada keindahan. Kita suka kepada perhiasan. Dan pada perhiasan yang indah-indah itu Allah Ta'ala juga mengalirkan air.
Air yang mana Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, sungai-sungai ni dalam Al-Quran beberapa ayat Allah Ta'ala cerita lagi. Sungai itu ada yang daripada asal. Asalim musaffa Allah Ta'ala sebut. Madu yang telah disaring. Bukan madu yang bawa main dengan sarang-sarang, tak. Madu yang telah disaring, yang telah ditapis, yang telah berkilat tu. Sungai itu daripada madu. Ada yang sungai Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Salsabila. Zanjabila. Di antara ayat-ayat yang akan mengalir di bawah syurga. Kemudian daripada susu yang berwarna putih halus. Masya Allah. Maka mainlah, minumlah sewenang-wenangnya yang menjadi penghuni-penghuni syurga itu nanti, dan di sekitarnya itu akan dihiasi dengan taman-taman serta anak-anak bidadari sebagai pelayan. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman, yang beriman amanu wa amilus solihat. InsyaAllah ta'ala ada idaman. Kita ada rojak. Apa maksud rojak? Bukan rojak campur buah-buah tu. Rojak ini satu harapan. Harapan kepada Allah dalam kita beriman dan beramal soleh. Sebab itu apabila ditanyakan kepada kita, boleh tak kita ni beramal, beriman dan beramal soleh itu mengharapkan syurga? Boleh tak? Iman kita ini adalah iman orang awam. Boleh. Boleh. Tetapi tidak bagi orang yang ahli sufi. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok tingkatan iman. Kalau tak silap, saya pernah bagi pencerahan tentang bahagian-bahagian iman ini di dalam kelas Usuluddin pada setiap Selasa. Jadi, tak rugi andainya kita berkongsi lagi pada hari ini. Walaupun mengulangi pelajaran yang sama. Okay. Bahagian iman. Iman itu ada beberapa bahagian. Ketahui olehmu bahawasanya iman itu ada 5 bahagian. Iman itu sendiri terbahagi kepada 5 bahagian. Kita nak tengok keimanan kita duduk pada bahagian mana. Yang pertama sekali disebut sebagai iman daripada taklid. Iman daripada taklid. Apa dia? Iaitu iman yang jadi daripada mengambil perkataan gurunya tiada dengan dalil. Iman ni ada 5. Yang pertama, iman taklid. Dia ambil apa yang guru dia kata. Okey, di sini guru ni maksud dia, siapa yang habaq dekat dia. Macam kita tak pergi sekolah, kita duduk di rumah, mak kita cerita. Atau tok kita cerita. Maka mereka menjadi guru. Atau dulu-dulu kalau kita belajar, maka yang menceritakan kepada kita adalah orang tua-tua. Jadi itu dianggap sebagai guru. Guru yang pertama iaitu siapa yang mula-mula tunjuk ajar kepada kita. Itu yang diberitakan. Di sini. Jadi dia kata dia hanya ambil terus macam tu saja daripada guru tanpa dalil. Maksud dia tanpa dalil ni tidak ada nas, tidak ada hadis yang dibawa datang, melainkan dengar saja. Perumpamaannya. Okey, kita belajar dulu-dulu kala yang kita mengaji no. Kita belajar rukun iman 5 perkara. Kita beramal dengan rukun iman 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak tahu pun daripada mana mai. Siapa yang bawa mai? Siapa ajak hang? Mak ajak. Mak ajak. Siapa ajak hang? Kawan ajak. Ada dalil, tidak berdalil. Tiada berhadis, tiada bernas. Satu ketika dulu. Kemudian, apabila kita semakin meningkat dewasa, maka kita dihantar untuk belajar. Berguru. Di situ ada beberapa bukti. Ada beberapa bukti yang mana dibawa datang dengan kitab. Macam hari ini. Kita belajar, kita kena ada kitab. Sebab kitab itulah yang akan membawa dalil ataupun nas daripada hadis sahih dan ayat-ayat
Al-Quran yang terpilih untuk kita belajar. Jadi untuk keluar daripada iman taklid. Sebab iman taklid ni iman yang tidak sah. Iman taklid, iman tidak sah. Dengan sebab dia belajar hanya kerana ikut-ikut saja. Dia ambil uduk, dia basuh tangan, mata dia tengok orang sebelah. Sampai tang mana? Sampai tang mana dia basuh tangan. Untuk apa dia basuh tangan? Kemudian tak tahu nak basuh tang mana. Dia tengok orang sebelah, oh dia tu berkumur, dia pun berkumur. Kawan tu basuh hidung, dia pun basuh hidung. Ini disebut sebagai iman taklid. Ikut-ikut saja. Kemudian mendirikan solat. Orang pakai telekung, dia pakai telekung. Tak tahu. Sehingga kan dia mengatakan syarat wajib solat kena pakai telekung. Walhal syarat wajib solat kena tutup aurat. Bukan kena pakai telekung. Bila dia tengok orang tak pakai telekung semayang, dia kata tak sah. Sebab apa? Sebab iman itu disebut sebagai iman taklid. Kalau dia menutup aurat, dia bersolat, sah. Dia tu tengok semayang tak pakai telekung. Sah kah? Sebab apabila orang tu tak ada ilmu, dia sewenang-wenangnya meletakkan hukum, yang tu tak sah, yang ni haram, dia tu kapiak. Jadi apabila dia dengan ilmu lah menilai keimanan seseorang itu. Dan begitu juga kelakuan puasanya. Dia berpuasa, maka mulut lidah dia kata dekat orang. Kadang dia puasa, dia tak sembahyang. Ini disebut sebagai iman taklid. Dia rajin bersedekah tapi dia tak bersolat. Ini disebut sebagai iman taklid. Iman taklid ini satu keimanan yang hanya ikut saja. Iman ini, maka secara jumhur ulama mengatakan iman ini iman tak sah. Okey, buat catatan di situ. Iman daripada taklid tidak sah. Tidak sah maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana beriman tapi tak berilmu. Kita beriman kena berilmu. Kita kena belajar. Daripada belajar itulah kita akan mendapat ilmu. Daripada ilmu itulah kita akan beramal soleh. Itu tingkatan yang pertama. Kita tengok yang kedua. Yang kedua. Apa dia? Iman daripada ilmu. Iaitu iman yang jadi daripada mengenal segala aqaid serta dengan dalil. Dikatakan dia ilmu al-yaqin. Ilmu al-yaqin. Okey, kita tengok huraian tentang iman yang kedua, iaitu iman daripada ilmu. Iman daripada ilmu ini, yakni dia beriman dengan keyakinan yang kuat. Bertunjangkan dengan akal dan dalil-dalil yang kuat dan kukuh. Iman yang kedua ini iaitu satu keyakinan. Dia berpegang dengan satu keyakinan yang kuat, bertunjangkan kepada akal dan dalil-dalil yang kuat. Baik. Dia belajar. Iman yang kedua ni dia belajar. Bila dia belajar, mengetahui tentang sifat Allah. Kita belajar ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman. Sebab itu, sebagai orang Islam, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama, kita wajib kenal Allah. Bukan boleh kenal Allah ini hanya tengok gambar. Sebab Allah Ta'ala tidak menyerupai seperti makhluk. Maka kena belajar. Belajar itu kena ada dalil. Dalil apa? Dalil ni apa? Dalil ini maksud dia bukti kewujudan Allah Ta'ala. Apa bukti kewujudan Allah Ta'ala? Bukti yang paling nyata sekali yang kita gunakan adalah menggunakan akal. Ataupun kita panggil dalil akli. Apa tanda wujudnya Allah? Adanya alam, adanya makhluk. Kemudian kita kena tahu, kita wajib kena tahu dalil nakli pula. Apa dia dalil nakli? Dalil Al-Quran. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Boleh.
La ilaha illallah wal hayyul qayyum pun boleh, itu dalil. Maka bila kita tahu dalil tu, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Ada ilmu, ada iman, cantik dah. Ini disebut sebagai nama ilmu yakin. Iman yang kedua adalah ilmu yakin. Yang mana apabila dia beriman dengan Allah, dengan kewujudan Allah, dia percaya, dia yakin dengan seluruh jiwa dan raga dia, dengan kukuh, dengan kuatnya, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dua, tidak berbilang-bilang, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, tidak menyerupai dengan sesuatu yang baru. Allah Ta'ala tak memerlukan kepada bantuan dan pertolongan daripada yang lain. Allah itu berkata-kata, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu maha mengetahui. Itu iman. Iman dan ilmu. Daripada ilmu itu, iman dia menjadi yakin. Ini dipanggil sebagai ilmu yakin ataupun disebut daripada keimanan dengan keyakinan. Tetapi, ada tetapinya. Ada tetapinya. Yang mana dia boleh memperkatakan tentang Islam. Bila ditanya, dia boleh menghuraikan. Kalaulah kata kita duduk-duduk ni, orang tahu kita ni belajar. Apabila orang tahu kita belajar, orang akan cuba-cuba tentang ilmu kita. Hang pergi belajar kan? Nak tanya saya. Nah, hang kata Tuhan tu ada. Apa tanda ada Tuhannya? Okey, kita jawab dengan ilmu akal dahulu. Dengan jawapan dan melalui ilmu akal terlebih dahulu. Sebab bila nak menghadapi manusia yang pandai cakap, kita kena bercakap juga. Nah, kita katakan pada dia, kewujudan Allah Ta'ala memang tak boleh disangkal lagi. Wajib ada Allah Ta'ala itu dengan tanda kewujudan Allah Ta'ala itu adanya alam. Takkan tercipta alam ini jikalau tak ada tukang buat dia. Dan tukang buat dia itu tak serupa dengan alam ni. Macam kita tengok, kalau kita kata alam itu berbentuk bulat, seperti bola. Kita umpamakan, adakah orang yang tukang buat bola tu muka dia macam bola? Tidak. Adakah tukang buat rumah tu muka dia macam rumah? Tidak. Nah, tukang buat meja muka dia macam meja? Tidak. Tukang buat baju muka dia macam baju? Tidak. Nah, perumpamaan kiasan dengan cara menggunakan akal yang sedikit ni, maka itulah kata kita bercakap dengan ilmu yang kita belajar. Kemudian kita bawa datang. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak adalah Tuhan melainkan Dia. Dia saja. Itu dalil. Dan dalam ni disebutkan sebagai ilmu yakin. Dengan penuh yakin. Kita boleh bawa mai dalil naqli. Kita boleh bawa mai dalil akli. Kita termasuk orang yang ada ilmu yakin. Nah, kata iman yang kedua. Kita termasuk di antara orang yang ada ilmu yakin. Tetapi sayangnya dia tak mampu mengamalkannya. Ada ilmu, ada keyakinan, tapi sayangnya dia tak mampu mengamalkannya. Contoh dia belajar. Dia ada ilmu pengetahuan. Dalil naqli, dalil akli. Tapi dalam masa yang sama, dia buat perkara syirik. Dalam masa yang sama, dia masih lagi meninggalkan solat. Ataupun dia meringan-ringankan solat. Kan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Suratul Ma'un. Fawailul lil musallin. Nerakalah bagi orang yang bersolat. Orang semayang masuk neraka. Macam mana untuk orang semayang masuk neraka? Orang yang melalaikan solat. Macam mana cara melalaikan solat? Sengaja melambat-lambatkan solat tanpa hal yang mustahak. Dia rasa kerja dia ni lebih berat daripada kerja dia dengan Allah. Ada ilmu. Tapi saja nganga. Dia tu memang belajar mukamin tapi dia suka semayang lambat-lambat. Takkan dia tak tahu? Dia tahu. Ini disebut sebagai ilmu yakin. Ada keyakinan dia. Yang cakap dengan dia, kira dia pandailah cakap. Tapi dari segi akhlak dia dengan Allah, akhlak dia dengan Rasulullah, sangat-sangat tak beradab. Dan pada tingkatan iman yang kedua ini,
Ya. Walaupun dia berilmu, dia berkeyakinan, masih lagi tak dapat menyelamatkan diri dia untuk dihantar ke neraka Allah. Untuk dihantar ke neraka Allah. Okey, itu tingkatan iman yang kedua. Seperti mana yang telah digaris pandukan oleh ulama-ulama usuluddin. Ulama-ulama usuluddin. Yang pertama tadi taklid tak sah. Taklid memang tak sah. Yang kedua ni ilmu yakin. Iman yang kedua ilmu yakin. Sah, cantik, kemas kita kata. Tetapi tak boleh menyelamatkan diri dia lagi daripada dihumban ke neraka sebab cakap tak serupa bikin. Dia tak berapa takut ke Allah. Kata ulama Usuluddin, iman yang kedua ni dia pun tak takut sangat ke Allah. Dengan sebab apa? Sebab dia pun tahu. Allah Ta'ala diterima. Allah Ta'ala tu maha pengasih. Lambat-lambat semayang pun dia tahu kita semayang. Allah Ta'ala tu maha penyayang. Walaupun kita buat dosa tapi kita semayang dia ampun dosa kita. Jadi dia nak campur tu lah. Baik pun dia buat, jahat pun dia buat. Dalam masa yang sama dia akan buat dua-dua. Ini disebut sebagai ilmu yakin. Sayang lah. Tu yang dikatakan oleh ulama Usuluddin tak dapat lagi menyelamatkan satu-satu diri individu orang yang mempunyai iman ilmu yakin ini daripada neraka. Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia masih diganggu, digugat oleh nafsu dia sendiri. Yang kedua, okey. Mudah terpesona. Mudah terpesona. Dalam duk pesan tu jangan. Dalam duk kata tu jangan. Tengok. Dia buat. Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Iman daripada ayyan. Ayyan. Kalau Rumiyah dia tulis iyan lah. Ayyan. Jawi dia ain. Ya alif. Nun. Ayyan. Apa dia ayan ni? Ayan adalah jamak daripada perkataan ainun. Ayan ini jamak daripada perkataan ain. Mata. Ainun. Apa dia? Dia kata, iman yang jadi daripada muraqabah. Muraqabah ni muraqab. Dekatnya hati bagi Allah sekira-kira tiada ghaib daripada sekejap mata. Yang ini sekelip mata. Dikatakan dia ainul yakin. Baik. Kalau kita baca sekali lalu ni kita tak faham maka kita kena ada. Tu yang kata kita belajar. Walaupun ada buku tebal macam mana pun kita kena cari guru untuk menghuraikan. Iman yang disebut sebagai iman ayan ini. Maka kita tahu dia dinamakan ainul yakin. Macam mana yang dikatakan iman iyan ini iaitu hasil daripada mujahadah yang bersungguh-sungguh. Dia cari sungguh-sungguh ilmu. Dia usaha mujahadah ni orang yang rajin berusaha. Dah ada ilmu, dah ada ilmu, dah ada keyakinan. Kan tadi ilmu yakin. Lepas tu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Dia cuba menghindarkan diri dia daripada melakukan maksiat. Dia jaga sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Dia ada ilmu. Dia ada keyakinan. Dia ada ilmu yakin. Bila dia ada ilmu yakin, dia nak gunakan pandangan mata hati dia untuk menjadikan dia ainul yakin. Segala apa yang dia lihat, segala apa yang dia pandang, dia tahu ini adalah kerja Allah. Kalau Allah Ta'ala tak buat, tak akan berlaku macam ni. Segala musibah yang menimpa diri dia, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Ni adalah Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala hadiahkan untuk aku. Kenapa Allah Ta'ala pilih aku dalam hal sebegini? Hal aku adalah di antara hambanya yang taat. Hamba yang patuh. Pada setiap waktu diperintahkan aku bersolat. Aku hadir pada awal waktu. Kenapa aku masih lagi diuji? Kenapa? Kerana Allah pilih aku. Allah tahu di antara ramai-ramai makhluk. Aku yang mampu bawa sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa yang dia pandang pada satu-satu musibah. Pandangan dengan mata hati. Ini ainul yakin.
Yakin dengan sesungguhnya. Bila dia pandang kepada sesuatu, pandangan dia dengan cara keimanan. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, takkan gugur walaupun sehelai daun jika bukan dengan izin Allah. Sehelai daun. Bila tengok daun yang gugur daripada pokok tu, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, akan gugur tak dia? Dia tak akan gugur. Ha? Kita tengok buah-buah yang banyak-banyak. Nak jadi tak? Tak jadi, habis luruh semua. Sayangnya awaklah dia luruh. Ha. Itu saja Allah pandanglah dengan pandangan mata hati. Begitu juga dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Maka bila dia bercakap, dia akan lebih berhati-hati. Orang macam ni, orang yang terlalu sensitif dengan dosa. Bila dia buat dosa, dia boleh menangis. Dia boleh sedih. Dia boleh menangis. Hanya kerana dia buat sikit dosa, dia akan menangis. Orang yang paling sensitif dengan dosa. Itu disebut sebagai Ainul Yaqin, tingkatan iman yang ketiga. Pada percakapan dia berhati-hati. Pada ibadat dia, dia cukup jaga. Perumpamaan dia seperti mana bayi ataupun kanak-kanak yang baru nak belajar berjalan. Kita tengok kanak-kanak yang baru nak belajar berjalan. Dia akan tangan dia nanti mengepak lagu tu. Sebab dia takut jatuh. Kan? Bila jatuh dia akan sakit. Bila sakit dia menangis. Perumpamaan orang yang memiliki iman Ainul Yaqin ni macam tu. Dia sentiasa berhati-hati. Nak cakap banyak, takut ada hati yang terluka. Takut terlepas cakap bagi orang dengar sehari orang tu salah. Ada perkataan dia yang salah. Maka mengambil satu kelapangan, satu suasana yang lebih selesa, iaitu dengan berdiam diri. Diam lebih baik. Bercakap hanya yang perlu. Kerana dia terlalu sensitif, takut salah, takut berdosa. Kita ni pakai hamuk keluar saja apa yang boleh keluar. Jadi kalau nak tengok hak nombor 3 ni, rasa-rasa macam tak berapa nak pi dah. Hak nombor 3 tu. Yang paling sensitif dengan dosa. Yang mana kata ulama usuluddin, orang yang mempunyai iman Ainul Yaqin ini, dia dihisap juga di hadapan Allah Ta'ala. Dihisap juga. Tetapi hisapnya tak lama. Tak lama penghisapan dia. Sebab dengan hisaban yasira, dengan hisap yang paling mudah. Tak banyak cerita nak kira dia. Senang nak kira dia. Dan apabila dia hisap dengan hisap yang paling mudah, maka mudahlah dia untuk mendapat syurga Allah. Itu tingkatan iman yang ketiga. Tingkatan iman yang ketiga. Okey. Kita tengok iman seterusnya, yang keempat. Pembahagian iman yang keempat, iaitu dia kata iman daripada hak. Hak ni bermaksud sebenar-benarnya. Hak bil haq. Iman yang sebenar-benarnya. Macam mana? Iaitu iman yang jadi daripada musyahadah akan Allah dengan hati, dikatakan ia haqqul yaqin. Musyahadah akan Allah dengan hati. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata hati. Sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kejadian yang berlaku diterus pandang Allah Ta'ala. Dia tak persalahkan orang tu. Dia tak persalahkan orang ni. Tetapi dia pandang terus pada Allah. Okey. Kalau kita tengok yang dikatakan orang yang beriman dengan hak ini, pada suasana dunia yang diserang dengan coronavirus, COVID-19 hari ini. Kalau kita tengok, orang yang mempunyai iman hak ini, dia takkan menyalahkan mana-mana pihak. Dia tak salahkan negeri China yang bawa mai. Dia tak salah dia pemakan narkoba biru. Dia tak salah. Semua dia tak salah. Dia pandang musibah yang berlaku ini dengan hakul yakin. Dengan sebenar-benar keyakinan daripada ainul yakin tadi itu.
Dia pandang dengan sebenar-benar keyakinan dan dengan penerimaan yang penuh yakin. Ini daripada Allah, dihantar, dikirimkan oleh Allah kepada kita. Maka kita sebagai umat manusia wajib terima. Jadi dia nak salah siapa? Dia nak salah Allah? Tak salah. Dia nak salah manusia, yang tukang sebat, dia tak salah. Dia nak salah negara tu, yang tukang hantar, dia tak salah. Dia takkan salah siapa-siapa. Ini hati cukup bersih dengan sebenar-benarnya. Dia pandang satu-satu tu daripada Allah. Dikirim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman yang keempat, iman para wali. Kalau kita tengok ketika mana Rabi'atul Adawiyah. Saya suka bawa contoh Rabi'atul Adawiyah. Di waktu rumah dia dimasuki pencuri. Pencuri tu masuk, curi pakaian dia. Dia adalah di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan dengan tingkatan iman ainul yakin, haqqul yakin, haqiqatul yakin, haqqul yakin. Dia ada tiga-tiga tu ada dekat dia. Kita ni jangan kata tiga-tiga tu, entah satu dua tu pun tak apa nak lulus. Dia ketiga-tiga ni ada pada dia. Sewaktu rumah dia dimasuki pencuri, pencuri tu nak main curi apa? Masa tu musim sejuk. Musim sejuk. Kalau di tanah Arab ni, kalau musim sejuk ni sejuk sungguh sejuk sungguh-sungguh. Dia ni tidur berselimutkan sehelai kain nipis. Sebab bila suasana terlampau sejuk, dia tak boleh tidur lama. Dia memperuntukkan masa dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tu pencuri masuk. Masuk dalam rumah dia. Allah Ta'ala tidurkan. Dia ada seorang teman. Yang teman itu secara sukarela nak jadi khadam dia. Bukan disuruh. Tapi nak jadi khadam dia. Nak menyantuni dia. Di kalangan anak murid dia. Duduk dengan dia. Teman tu lena. Dia tak lena rupanya. Dia tahu rumah dia dimasuki pencuri. Kawan tu main curi baju dia. Baju dia ada 2 helai lah. Baju Rabi'atul Adawiyah ada 2 helai saja. Kita kalau kata pencuri, main curi baju kita, kaya dia. Dia nak keluar pun tak boleh. Dia nak bawa berlambak-lambak. Bila mana keadaan dia dah bawa dah baju. Sepasang baju Rabi'atul Adawiyah. Bukannya duduk di pelipat pun, duduk di penyidai. Dia kan basuh satu, pakai satu, basuh satu, pakai satu. Salin dengan 2 helai tu. Lepas tu, dia nak keluar tak boleh. Cari pintu rumah tak jumpa. Memusin. Cari pintu rumah tak jumpa. Bukan besar mana. Rumah bukan besar mana. Dia hanya kemah buruk tu saja. Bila tak jumpa pintu rumah tu, apa yang Rabi'ah buat? Rabi'ah bangkit. Rabi'ah bangkit. Rabi'ah kata, hang mai kacau hamba Allah yang sedang tidur. Lepas tu hang nak keluar, dia tak izinkan kecuali dengan keizinan aku. Hang kena main minta izin aku. Si pencuri ni tak tahu nak buat macam mana. Letak balik baju. Nak keluar jumpa pintu. Lepas tu dia rasa daripada aku keluar tangan kosong. Lebih baiklah aku patah balik ambil baju. Bila dia ambil balik baju, dia tak jumpa pintu nak keluar. Keadaan ini jadi berulang kali. Lepas tu dia kata dekat Rabi'atul Adawiyah, hang ni perempuan sihir kah? Tak, dia kata. Aku bukan perempuan sihir. Tetapi aku ada penjaga. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin, kata Rabi'atul Adawiyah. Sesungguhnya penjaga orang soleh itu adalah yang menurunkan kitab, yang menurunkan Al-Quran. Maka dialah yang tukang jaga. Aku tak ada pengawal. Dialah yang tukang jaga. Hamai kacau, hamai ganggu. Aku yang sedang tidur beristirahat untuk seketika. Sebab saat lagi aku nak bangkit jumpa dengan kekasih aku. Hamai ganggu. Maka kekasih aku yang tak pernah tidur. Inna waliyallah. Yang menjadi pelindung aku tu tak pernah tidur. Tak pernah lalai. Hang tak malu dekat dia. Sebab tu hang tak jumpa pintu nak keluar. Lepas tu apa kata si pencuri ni tadi? Selepas dia tak mampu nak melawan kata-kata daripada Rabi'atul Adawiyah,
Dia kata macam mana cara nak buat bagi aku keluar tanpa rugi apa-apa. Ha. Dan Rabi'ah tu ada kesian dekat dia. Kata Rabi'ah, aku ada sebuku roti untuk aku bersahur sebagai puasa aku pada siang. Malam beribadah, siang berpuasa. No? Jadi dia kata, ambillah sebuku roti tu. Dia kata, ambillah sebuku roti agar kamu tidak rugi apa-apa. Jadi pencuri ni kata apa? Hang esok nak puasa nak makan apa? Dia jadi kesian. Habis tu esok nak bersahur dengan apa? Tak apa dia kata. Aku kan ada penjaga aku. Aku ada penjaga aku. Dia akan bagi aku makan. Dia yang bagi aku minum. Bila didapatinya aku lapar, dia bagi aku makan. Bila didapatinya aku dahaga, dia beri minum. Ada ayat Al-Quran disebut. Bila didapatinya aku sakit, dia beri ubat. Ini tingkatan iman yang keempat. Yang dikatakan haqqul yaqin. Dengan sebenar-benar keyakinan. Dia tak peduli apa dah. Dengan sebenar-benar keyakinan. Lepas tu, si pencuri ni tak jadilah ambil roti. Tak apalah dia kata. Kalau macam tu aku nak ikut beriman denganmu. Aku nak belajar. Aku nak bertaubat di atas segala dosa yang telah aku lakukan. Daripada akhlaknya. Orang yang mempunyai hakul yakin ni akhlak dia dengan Allah. Cantik. Akhlak dia dengan manusia. Cukup berhemah. Budi pekertinya. Maka dengan sebab itu, orang awam mudah terpaut hati ikut dia. Senang nak ikut dia. Dari segi cakapnya, dari segi tawaduknya, cukup jaga. Itu di antara hakul yakin yang disebut iman para wali. Itu yang keempat. Okey, kita tengok yang kelima. Tingkatan iman yang kelima. Iaitu iman daripada hakikat. Iman daripada hakikat. Iaitu iman yang jadi daripada keadaannya tiada memandang melainkan akan Allah jua. Dikatakan dia kamalul yaqin. Ini yang kelima. Iman yang tertinggi yang disebut dengan nama kamalul yaqin. Apa disebut kamalul yaqin itu? Iaitu memiliki kesempurnaan iman daripada iman para rasul, para nabi, para khulafaur rasyidin, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini iman yang tertinggi, iman hakikat. Hak yang tadi iman hak itu iman para wali. Iman hak iman pada para wali. Iman hakikat ini adalah iman para nabi, rasul, mursalin. Mursalin itu rasul lah. Yang mana sahabat-sahabat Rasulullah khulafaur rasyidin. Maka kita di antara yang tidak berpeluang memiliki iman ini sebab iman ini adalah datang terus daripada Nabi SAW, memiliki ilmu daripada baginda, beramal dengan baginda, menyaksikan peristiwa turunnya wahyu kepada baginda, menyaksikan mukjizat-mukjizat daripada baginda SAW. Iman ini iman yang paling tertinggi. Diberitakan mereka akan melakukan sahabat-sahabat Rasulullah ni. Mereka nanti buat sembahyang sunat sehari semalam sampai 300 rakaat. Sehari semalam 300 rakaat. Banyak. Kita tulis rakaat ada. Dia nak cari yang paling sikit ada tak sikit. Dulu 23. Maka dikurangkan tinggal 8. 8 kurang tinggal 4. 4 tinggal 2. 2 tak usah buat terus. Tak payah buat terus. Itu iman orang awam seperti kita. Selalu merumut tak larat. Selalu merumut penat. Selalu merumut lapar. Nak rehat. Selalu. Tetapi iman yang hakikat ini disebut sebagai iman. Mereka ni beribadah pada Allah sampai sehari semalam 300 rakaat solat sunat. Bahkan berpuasa setiap hari kecuali pada hari-hari tasyrik dan hari-hari yang diharamkan, iaitu raya puasa dan raya haji. Hari lain semua puasa. Subhanallah. Iman ini disebut sebagai iman muqarrabin. Iman muqarrabin yang mana kalau kita baca di antara ayat terakhir daripada surah Waqiah. InsyaAllah surah Waqiah
Kalau tak silap saya insya-Allah mudah-mudahan benar surah Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Itu kan ayat 88 Allah Taala kata adapun orang-orang yang muqarrabin ni orang yang dekat sangat-sangat dengan aku ini mereka itu rauh. Depa tu pun dah wangi. Depa sendiri dah wangi dan mereka itu akan memiliki farahun wa raihanun, memiliki keharuman taman-taman syurga. Daripada mana? Daripada jenazah depa dah wangi. Jenazah tu sendiri dah wangi. Dimasukkan ke dalam lahat. Lahat dia pun wangi. Kewangiannya itu terhidu macam kita tengok kisah Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Selama tempoh mana baginda SAW semasa naik Isra' Mi'raj ketika melintasi makam Masyitah dan ahli keluarganya. Nabi sampai terkejut pada satu haruman yang sungguh menyengat hidung. Wangi sangat-sangat. Sampai Nabi tersedan lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam. Bau apakah wahai Jibril yang sesungguhnya aku tak pernah hidup seharum ini. Walhal kita tahu jasad baginda tu punya wangi. Peluh baginda tu wangi. Salah aset yang ada pada baginda tu wangi. Tetapi baginda SAW memuji satu keharuman ini apabila melintasi satu tempat sewaktu diisrakan. Apa jawab Jibril? Maka jawab Jibril, itulah haruman keimanan yang terpancar daripada makam Masyitah. Siapa Masyitah ni? Masyitah ni orang muqarrabin. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Kerana mempertahankan keimanan dia dengan ilmu yaqin, dengan haqqul yaqin, dengan ainul yaqin, dia mempertahankan keimanan dia, maka dia naik kepada level yang kelima, menjadikan dia hakikat yang disebut dengan nama muqarrab, orang yang paling dekat, kamalul yaqin. Selepas dipelihara keimanan yang ketiga-tiga tu, dia mengorbankan diri dia, suami dia, anak-anak dia. Walhal Allah Ta'ala datangkan ujian ketika itu, dengan dibuang suami dia terlebih dahulu, kemudian ditolak anak lelaki dia, sampai kepada anak perempuan dia yang sedang menyusu. Waktu tu dia diuji dengan perasaan sebagai seorang ibu, kasih dan sayang. Tapi Allah Ta'ala hadirkan keyakinan kepada dia melalui anak tu yang boleh berkata-kata. Maka berkata-katalah si anak tu. Jadi dia pun tahu anak tu. Dia tahu anak tu. Sebab Fir'aun perintah, dia nak terjun dengan anak dia. Tapi Fir'aun kata, buang anak tu dulu. Sebab mungkin apabila dia buang anak tu, dia rasa macam dia nak selamat diri. Tak. Sebenarnya dia turut sama serta dalam pengorbanan itu. Maka daripada farauhun wa raihanun, bauan haruman itulah yang menyebabkan dia menjadi wangi untuk tempoh masa 1000 tahun keharumannya tu. 1000 tahun. Lepas tu kalau lah ni orang pergi ziarah makam dia, dah tak wangi dah. Habis dah. Tapi tempohnya 1000 tahun punya wangi. Kira masa Rasulullah lintah tu masih lagi terhidu keharuman dia. Sebab apa? Itu janji Allah untuk orang yang muqarrabin. Orang yang mendapat iman hakikat. Kamalul hakikat. Kamalul haq ataupun kita sebut sebagai kamalul yaqin. Kesempurnaan keyakinan. Ini boleh diperolehi oleh para wali, para wali Allah Ta'ala. Yang mana kita tengok di dalam satu rintihan. Rabi'atul Adawiyah dalam satu rintihan. Ya Allah, seandainya aku beramal soleh ini hanya kerana aku mengharapkan syurgamu, maka bakarlah aku di dalam neraka. Kalau aku beramal soleh ini sebab aku harapkan syurgamu, bakarlah aku dalam neraka. Dia berani cakap macam tu. Dengan sebab dia beramal soleh kerana cintakan Allah. Kerana cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya. Aku buat bukan kerana apa-apa.
Nah, aku buat amal soleh ini, aku buat segala kebaikan ini, ketaatan ini hanya kerana cinta. Bukan kerana aku mau syurga, bukan kerana aku mau pahala. Beza tak? Beza tak dengan kita? Beza sangat. Kita nak pahala kan? Ha? Sebab apa? Kita tak ada pahala. Kita nak pahala. Ni, maka kita carilah. Ni fadilat ni. Okey, baca ni fadilat ni. Baca ni. Kelebihan dia macam ni. Kita pulun kumpul pahala. Adakah berdosa? Tak. Nah, tak berdosa. Sebab tu kata tingkatan iman kita masih lagi level yang mana satu. Nah, sama-sama kita muhasabah. Bersama-sama kita bermuhasabah diri. Ha? Kita yang kenal. Lalu saya ulang. Hanya kita yang mengenali diri kita. Ha? Siapa kita. Keyakinan kita. Ha? Dia kalau kata para muqarrabin ini menyembah Allah atas dasar cinta. Bukan dasar wajib. Bukan dasar wajib. Mereka buat bukan kerana wajib. Mereka buat kerana cinta. Tu beza tu. Beza kan? Kita buat dengan sebab wajib. Kalau tak wajib, kita tak buat. Tidak. Nah, bahkan makruh pun kita buat. Walhal benda tu dibenci. Kita buat. Harus lagi kita seronok buat. Harus boleh buat. Lagi kita seronok buat. Pasal harus. Hak yang orang benci pun kita buat, tak buat yang orang bagi. Lagilah kita buat. Tapi, bagi para muqarrabin ni, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka buat kerana cinta pada Allah. Nah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha dekat mereka, mereka redha dengan Allah. Apa segala ujian, apa segala bala bencana, apa segala musibah yang dihantarkan kepada mereka, sentiasa diterima dengan redha, dengan hati yang terbuka. Kalau kita tengok tingkatan yang kelima ini adalah tingkatan iman yakin, kamalul yakin, satu tingkatan iman yang paling tertinggi. Adakah mustahil orang seperti kita untuk mencapainya? Tidak ada satu pun yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Zaman kita ada lagi ke hak yang tingkatan iman yang kelima ni? Wallahu alam, mungkin ada. Kita tak tahu. Nah, mungkin ada tapi kita tak tahu pada keimanan yang kelima ini. Yang mana yang disebut oleh ulama usuluddin. Mereka ni kalau kata sembahyang sehari semalam ni 300 rakaat. Kita kalau tak buat 30 rakaat pun jenuh tu. Mau bengkak dahi-dahi tu. 300 rakaat. Bermakna waktu yang Allah Ta'ala bagi 24 jam juga mereka dapat. Masa 24 jam juga. Digunakan keseluruhannya untuk meminta cinta pada Allah. Digunakan pada keseluruhannya. Kecuali pada hal-hal yang menyebabkan qada hajat. Yang tak digunakan nama Allah. Setiap nafasnya, percakapannya adalah kalimah Allah dan Rasul. Itu dia. Itu ketingkatan iman yang kelima. Tingkatan iman yang paling tertinggi. Baik. Yang mana dia kata, dan iman yang kelima ini adalah iman yang paling tertinggi disebut di sini. Maka iman daripada taklid itu bagi orang awam. Iman daripada taklid itu adalah bagi orang awam. Siapa orang awam? Kita. Bila disebut orang awam, kita. Pasal siapa orang awam? Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Kita bukan wali. Kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Kita orang awam. Apa yang boleh menyebabkan kita naik tingkatan? Keyakinan ni lah yang nak naik ya. Dan yang mana kita tahu hak taklid awal-awal tadi tu tak sah. Tak sah. Kena berguru, kena ada hadis, kena ada hadis-hadis tu hadis mursal. Dia tak boleh buat main hadis dhaif, dia tak boleh buat main hadis qarib, itu hadis palsu. Dia kena ada dalil Al-Quran sekurang-kurangnya hadis kena buat main. Hadis dengan Al-Quran ataupun salah satu di antara keduanya. Itu kita tahu yang pertama. Dan iman daripada ilmu itu
Yang disebut iman ilmu. Nah, iman ilmu itu iaitu dia kata bagi ahli muraqabah. Dinamakan dia maqam al-muraqabah. Muraqab, apa maksud muraqab ini? Yang dekat. Nah, yang ada ilmu. Dia, maaf. Yang kedua tu iman ilmu bagi orang yang mengambil dalil. Yang belajar hanya mengambil dalil ya. Dia pergi belajar sebab nak kena belajar. Orang belajar, dia belajar. Dia hafal saja. Nah, dia hafal saja. Pandai cakap. Tapi buatnya kurang. Itulah macam saya sebut tadi. Kadang semayang ikut rajin. Awal waktu. Mai dia malah tak apa tidur saat dulu. Saat lagi boleh buat. Zohor panjang. Sampai pukul 4:30 ada lagi. Saya pukul 4 pun boleh semayang Zohor. Dia tak ada bimbang. Dia tak ada kebimbangan. Pasal apa orang ada, dia ada keyakinan dia tahu Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala maha pengasih, tak apa buatlah. Itu orang yang disebut sebagai ilmu yakin. Dan iman daripada ayan tadi, yang kita panggil sebagai nama ainul yakin, iaitu ahli muraqabah. Ahli muraqabah ni yang dekat, yang kita sebut, yang sensitif dengan dosa. Yang sensitif dengan dosa. Yang cukup jaga perhubungan dia dengan Allah. Yang cukup jaga adab kesopanan dia. Akhlak dia. Ya? Kalau itu yang kata bila mana dia menghadap Al-Quran ni, dia akan berwuduk, dia akan tutup aurat elok-elok, baru dia buka Al-Quran. Kalau kata dalam lembaran-lembaran kitab yang ada hadis, yang ada Al-Quran, dia akan dipakai pakaian tutup aurat. Dia berwuduk terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian menutup aurat, baru buka kitab. Nah. Kita tengok macam mana tang mana kita nak duduk ni, ya Allah. Dan iman daripada hak itu bagi arifin, dinamakan dia maqamul musyahadah. Maqamul musyahadah, dia tak pandang lain dah. Musyahadah ni pandangan mata dia dengan pandangan mata hati. Orang yang arif ni orang yang mengetahui ilmu dia banyak, cukup dalil naqli, dalil aklinya, dalil ainul yakinnya dah penuh dalam dada dia. Kemudian segala apa yang dia pandang, sesuatu itu musyahadah terus datang daripada Allah tanpa menyalahkan mana-mana pihak. Kita punya iman ni suka salah orang. Dia ni lah punya kerana. Tidak, aku tak jadi macam tu. Kalau lah aku tak pergi, tentu aku tak kena. Yang ni yang dikatakan lalang. Ada ilmu kan? Tak tahu. Dah takdir Allah Ta'ala begini. Mana boleh tak duduk terah pada takdir? Hang tak tahu. Hang tak tahu. Hang tak bercakap saja ikut dan menyalahi takdir. Kalau aku tak lintas jalan tadi, tentu tak kena langgar motor. Ni tengok, dah kena langgar motor, patah kaki, semen 3 bulan. Nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Okey. Yang mana dia kata, dan iman daripada hakikat itu bagi waqifin. Dinamakan dia maqamul fana. Kerana fana mereka itu akan yang lain daripada Allah. Tiada pandang mereka itu melainkan Allah Ta'ala jua. Maqam yang tertinggi disebut sebagai maqamul fana. Maqam ni apa dia? Tingkatan. Tempat duduk. Tempat berdiri. Qama yaqumu maqaman. Kata-kata masdar daripada qama yaqumu qauman qaman. Tempat berdiri yang tertinggi sekali adalah makam yang kelima, itu disebut sebagai iman hakikat ataupun kamalul yakin, kesempurnaan keyakinannya. Dia kira dunia ni adalah fana. Seperti yang disebut di dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ni semua fana. Dia tak pandang langsung. Kita kalau pandang satu segi yang indah, terbeliak biji mata. Kecung ayat-ayat liuk. Baru dengar. Dia ada tahiran. Orang yang mempunyai kamal yakin, kesempurnaan keyakinan, hingga membuatkan dia langsung tidak memandang kepada dunia kerana dia, baginya dunia adalah binasa. Buat apa aku nak berebut ambil benda yang rosak? Berebut nak ambil benda yang kekal. Itu dia disebut sebagai kamalul yakin. Baik.
Kembali pada kita balik. Kembali kepada kita balik. Kita orang awam. Kita tak mau duduk pada iman yang pertama. Kita tak mau duduk pada iman yang pertama. Sebab dia tak sah. Kita keluar daripada iman yang pertama. Kita naik satu level. Iman daripada ilmu. Kita belajar. Kita belajar dengan penuh keyakinan. Kita tahu dalil akli. Kita tahu dalil naqli. Kita pandang segala-gala penciptaan Allah itu ada hikmah dia segala yang berlaku. Ya? Maka jaga hak yang ilmu yakin ni. Jaga nombor 2. Mungkinlah kalau disuruh baca level ni, antara 5 level ni kita duduk nombor 2. Saya lah. Nah, saya kata saya duduk nombor 2. Nombor 2 ni bukan tempat selesa. Kata ulama usuluddin, nombor 2 bukan tempat yang selesa. Sebab apa? Hisab dia banyak. Sebab dia ada ilmu. Hisab dia pun banyak. Dia tak boleh menyelamatkan diri dia daripada neraka. Macam mana nak selamatkan diri daripada neraka? Naik satu lagi tangga. Pergi ke tangga yang ketiga. Ya, yang disebut sebagai Ainul Yaqin. Okay. Kena mujahadah. Sekarang saya sebut tadi. Kena mujahadah. Apa maksud mujahadah? Sungguh-sungguh untuk naik. Jadi, muhasabah diri. Terpulang pada diri kita untuk nak sungguh-sungguh. Kita nak mujahadah ni nak lawan dengan siapa? Nafsu. Bila nak lawan dengan nafsu, kena sungguh-sungguh. Hari ni dia dengar cakap kita nafsu. Esok dia nanti goda kita balik. Kita pun tergoda dengan dia. Dah? Baru nak ada level ketiga. Bukan 4-5. 4-5 tu pakailah. Hak satu tu insyaAllah kita cuba keluar. Kita cuba keluar daripada hak satu. Kita masuk ke nombor 2. Dah? Bila duduk dalam nombor 2, jangan terlalu selesa di nombor 2. Sebab kita tak selamat lagi. Kita masih diancam lagi. Berusaha untuk naik nombor 3. Berdoa pada Allah Ta'ala. Berdoa pada Allah insyaAllah Ta'ala. Tak berani nak kata apa. Kalau ditanyakan, kalau tengok daripada 5 level ni, saya berani kata, bagi saya duduk nombor 2. Saya duduk nombor 2. Mungkin ukhuwah yang di sana ada yang dah nombor 3, ada nombor 4. Boleh selesa dah. Boleh selesa dah. Wallahualam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dan yang beramal serta memiliki ainul yaqin, haqqul yaqin, kamalul yaqin. InsyaAllah ta'ala. Bukan sekadar ada ilmu yaqin sahaja. InsyaAllah sama-samalah. Kita yang mendidik. Mendidik siapa? Mendidik nafsu. Kita kena mujahadah melawan dia. Wallahu a'lamu bisawab. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Kak Ana. Kak Ana, nak tanya. Ya. Kenapa iman kita ni kadang-kadang turun, kadang-kadang kita bersungguh-sungguh, kadang-kadang main-main. Saja nak tanya Ustazah, nak baca adakah doa-doa untuk bagi iman. Okey. Baik, terima kasih Kak Ana. Kenapa iman kita ni kadang naik, kadang turun, dia ada graf. Dia macam cuaca, kadang panas naik tinggi, kadang sejuk duduk di bawah, kadang tengah-tengah mendung saja. Kenapa iman kita macam tu? Kenapa keimanan? Itu hakikat dia. Al-imanu yazid wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Macam mana kita nak bagi dia tetap bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Baik. Caranya istiqamah pada satu-satu amalan. Istiqamah. Maknanya kalau kita adalah seorang yang sentiasa menunaikan solat di awal waktu, istiqamah pada setiap waktu aku kena buat di awal waktu. Aku tak boleh berlengah lagi.
menunggu dia hadir. Kalau kita tengok orang-orang yang taraf-taraf keimanan yang ketiga ni, depa setengah jam sebelum masuk waktu depa dah sedia lah. Macam kita nak pergi makan kenduri, kita berjanji dengan kawan. Kawan tu kata, baik, pukul 2 aku tunggu hang kat ni. Kita setengah jam kita dah pakai baju dah, betul tak? Pukul 10, pukul 12 nak pergi, pukul 10 ayam baju siap dah. Kemudian tengok pukul 11, mandi. Mandi dah bersiap. Nu nak pergi, nak berjumpa dengan kawan saya, kawan marah kita lambat. Kita boleh jaga. Tetapi bila perhubungan kita dengan Allah, tak apa, dia tu tak apa, dia tak marah lambat sikit pun tak apa. Kita buat macam tu. Kalau dengan Allah ni, lagi Allah Ta'ala lagi maha pengasih. Jadi kita tak istiqamah pada amalan-amalan kita. Itu menyebabkan keimanan kita naik, turun. Naik, turun. Rajin, buat. Tak rajin, tak apa. Bukan wajib pun. Dia duduk abang tu. Makanlah yang tu. Makruh. Saya tak makan makruh. Makruh bukan berdosa pun. Balut lagi. Dia kata apa? Makruh bukan berdosa. Kadang-kadang Peli pula. Dia tak makan. Benda-benda makruh dia tak makan. Dia tu pemalas sangat. Dia pembalut. Memang sedap. Benda makruh sedap. Sambal belacan. Kalau cerita buat sambal belacan, makan dengan ikan gelama masam, semua orang terleleh. Orang tua-tua lagu kita lah. Kalau budak-budak dia tak mau lah lagu tu. Tu benda-benda makruh lah tu. Ikan gelama masam, ikan pekasam, asam-asam tu . Di antara yang makruh. Yang tu kita suka yang makruh tu. Benda berbau darian-darian tu makruh . Berbau. Yang tu yang akak suka. Lepas tu macam mana nak tetap keimanan tu saat naik. Saat turun, saat naik, saat turun. Itu lah sebabnya. Allah Allah kan nak. Terima kasih. Tak ada apa nak? Tak ada apa. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya, macam biasalah boleh mesej saya atau masuk dalam grup WhatsApp, boleh bertanya, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya pun masih merujuk pada guru-guru saya lagi dah. Wallahu a'lamu bishawab. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada kecacatan diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.